Anda masih penonton seluruh pandang masih membicarakan tentang sekolah satu aliran Singapura, contoh negara yang menelan apa pembantahannya kerana mereka yakin tanpa wujudnya satu bangsa Singapura itu mereka tidak mampu untuk bertahan sebagai sebuah negara yang baru relatifnya. Jadi di Malaysia menelan yang pahit itu, menghadapi yang pahit itu, tadi disebutkan tentang jawatankuasa dan sebagainya. Bila nak mula sebenarnya, bagaimana nak bermula, kita masih lagi menunggu. Mungkin juga pungutan suara dan sebagainya, banyak mekanisme negara demokrasi untuk memastikan bahawa ada suara majoriti untuk berdiri di belakang ini. Contohnya Tuan Haji, pada saya perkara ini perlu disegerakan. Sebab kalau polemik dalam surat khabar yang saya nampak sekarang ini, menteri sama dengan menteri pun bertelagah tentang isu ini. Jadi akhirnya nanti rakyat confused dan akhirnya tidak buat apa-apa. Jadi isu sekarang, mengapa kita tidak tubuh satu suruhanjaya bebas ataupun jawatankuasa bebas yang terdiri daripada ahli-ahli profesional yang melihat negara sebagai agenda penting untuk perpaduan dan kewujudan negara yang bersatu padu masa akan datang. Kita tubuh segera dan kita laksanakan dan bincang secara profesional. Memang dari segi apa-apa dasar pun tidak akan dapat 1% sokongan. Ya. Saya fikir ini kita kena ada satu keberanian, dan kita dalam masa yang sama kita menjaga hati-hati semua kaum ini sangat penting, dan mereka ini akan bersama dengan kita terangkan mengapa tidak dapat abaikan, tidak dapat menyesuaikan, tidak dapat kita bersama melaksanakan agenda besar ini. Ya. Itu key dia, key yang Tuan Haji sebut, key yang Datuk Seri Najib sebut, konsensus. Jangan sampai timbul ketegangan antara kaum. Ini yang paling penting. Daripada segi kesediaan, kita berbeza dengan Singapura. Pertama, daripada segi homogen, kita kata daripada segi populasi, majoriti satu kaum di sana berbanding dengan majoriti kaum satu kaum adalah lebih besar berbanding dengan kaum yang lain-lain. Di sini dia lebih, kita kata rada ada balance sikit, mix population. Kedua, jumlah di sekolah di Singapura tak banyak, 300 saja. 300 lebih saja. Lebih kurang lagi. KL lagi banyak. Kemudian yang ketiganya, kita tengok daripada segi dominasi parti politik di sana. Jadi nak buat keputusan senang. Keempatnya, GDP Singapura, walaupun sekolah dia kecil, GDP dia jauh lebih besar daripada Malaysia. Malaysia mempunyai jumlah sekolah yang jauh lebih banyak dengan GDP yang relatif lebih kurang daripada Malaysia. Jadi nak memperkasakan satu sistem pendidikan adalah challenge, adalah satu cabaran yang besar dalam Malaysia. Nak mendapatkan konsensus daripada jumlah penduduk yang multiracial dan multi religion adalah satu cabaran yang besar. Sebab itu agak susah. Tapi ini tidak bermaksud tidak pernah kita buat sebelum ni. Kalau kita tengok komitmen yang dibuat oleh kerajaan, kita kata political will yang dibuat oleh kerajaan pada tahun 1991, di mana kita telah meminda Akta Pendidikan dan menjadikan sekolah-sekolah menengah sekolah kebangsaan. Walaupun namanya dikekalkan, nama mungkin sekolah menengah kebangsaan jenis kebangsaan Cina, tapi bahasa pengantarnya bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ini ada komitmen, tapi komitmennya terhenti setakat tu sebab nak push lagi untuk sekolah rendah. Tantangan ni daripada banyak-banyak pihak. Sebab itu kita kena lihat balik semula macam mana nak menyeimbangkan antara dua, matlamat pendidikan dengan matlamat kenegaraan. Itu pandangan saya. Di Singapura itu ketika hujung 60-an dan 1970-an, ada kumpulan yang saya baca laporan dia di internet bahawa kumpulan-kumpulan pendidik Melayu itu sendiri bermuafakat untuk bersetuju mereka secara sukarelanya, kerana mereka sedar bahawa ini harus diperlukan untuk negara bangsa. Mungkin kita boleh bercakap dalam hala kacamata politik saja, tapi jika kita gunakan kebangkitan masyarakat sivil, masyarakat golongan pertengahan dan sebagainya, tidakkah itu senjata lebih baik mendapatkan konsensus daripada masyarakat itu sendiri? Saya fikir ini penting. Kita perlu kepahaman bahawa apabila kita bercakap mengenai perpaduan, elemen kasih sayang merupakan elemen penting. Untuk mewujudkan kasih sayang, ada 3 elemen penting, iaitu pertemuan mata setiap hari. Yang kedua, fokus kenalan hati ke hati. Yang keempat, sentuhan. Kalau ini berlaku di peringkat asas, maka akan wujudkan kasih sayang dan akan mengeratkan lagi perpaduan sebenarnya. Tapi ada yang kata yang membezakan ni polarisasi disebabkan politik. Sebenarnya orang politik saja yang tak boleh duduk berbincang tentang perkara ini. Rakyat mahukannya. Saya tidak bersetuju. Sebab kalau kita tengok sekolah Cina, dia ada pelobi sekolah Cina. Mungkin pelobi sekolah kebangsaan tak ramai.
Yang ada pun baru-baru ni adalah gerakan satu sekolah untuk semua. Tapi politik Cina dah wujud daripada dulu. Sebab itu bila laporan Barnes dikeluarkan, siapa yang mendesak untuk timbul laporan Fenwu? Kerana ia dilihat, laporan Barnes dilihat akan mengetepikan dan akan menghapuskan kebudayaan Cina dan sistem pendidikan Cina di Malaysia. Jadi kita lihat pelobi ni dah ada untuk mempertahankan apa yang dianggap sebagai hak mereka. Jadi bukan semestinya orang politik, tapi orang politik terlibat kerana dalam ramai-ramai stakeholders ni, mereka ni mempunyai pengaruh sendiri. Golongan pendidik mempunyai pengaruh yang amat kuat dalam masyarakat Cina. Begitu juga dalam masyarakat Melayu. Cuma masyarakat Melayu mungkin sebab kita mempunyai sistem sekolah kebangsaan yang besar, yang menjadi tunjang, kita kurang terasa. Cuma bila kesannya dah selepas 52 tahun kita nampak masih ada isu polarisasi kaum, maka kita nak menilai semula apakah political will dulu ataupun apakah dasar-dasar kita dulu dan tindakan kita bertepatan kalau kita nak wujudkan satu bangsa yang harmoni, yang berpadu. Saya nak tambah sedikit. Saya akan bagi peluang kepada Tuan Haji, dan saya perlu bagi rehat yang kedua. Kerana tadi dia cakap tentang pelobi, tapi yang dilobi oleh pelobi adalah kuasa politik. Jika sistem dua parti dikatakan sudah mula wujud di Malaysia boleh bersatu, siapa lagi yang pelobi nak melobi? Kalau ini boleh bermuafakat contohnya, dan bagaimana itu kita kaitkan dengan perbincangan di kalangan masyarakat sivil, itu kita bincang selepas ini.